Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan ijtima' kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin pada muka surat yang ke-85, perkara yang wajib ke atas umat Islam mengetahui tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengetahui bangsanya, bondanya, ayahandanya, warna tubuhnya, hal kenabiannya, kerasulannya, tempat diputerakan, hal syariat dan perjalanannya, bilangan anak dan isterinya, dan juga nama-nama mereka. Perkara wajib yang kita ketahui seterusnya tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah yang pertamanya mengetahui keturunan penghulu kita, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berasal daripada, namanya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim ataupun Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu dia. Kita ingat Muhammad bin Abdullah ya. Tu pun kadang-kadang lupa nama. Sampai begitu kena ingatnya. Sampai di sini sajalah yang wajib diketahui. Jadi kita ulang balik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Firhin bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah keturunan yang wajib kita ingat daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada bondanya pula, iaitu Siti Aminah binti Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Hakim, ataupun kita sebut tadi Kilab. Maka pertembungan di antara keluarga Nabi dengan keluarga sebelah ibunya, keluarga sebelah ayah Nabi dengan keluarga sebelah ibu Nabi bertemu pada Kilab ataupun bertemu kepada Hakim. Itu maknanya kita nak sebut apa? Sayyidatina binti Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab ataupun bin Hakim. Jadi Nabi Muhammad pun gitu juga, sampai kepada satu tempat bin Qusay bin Kilab. Maka mungkin kita sebut satu moyang ke atas pada moyang Nyut ke Nyet ke, kita tak tahu. Jadi pertemuannya di situ ya asalnya. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada waktu subuh pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun 571. Sekarang tahun 2011. Jadi tuan-tuan tolaklah 2011 tolak 571. Dah berapa ribu tahun dah Nabi Muhammad itu wujud. Nabi Muhammad lahir pada waktu subuh 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun 571, berkeadaan yatim, anak yatim. Sebab pada masa itu isteri kepada mak kepada Nabi ini, iaitu Siti Aminah, mengandung, dan pada masa itulah bapa Rasulullah meninggal dunia.
di dalam kandungan. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan ni anak yatim, tuan-tuan diuji jadi anak yatim, sekurang-kurangnya kita kenal bapa kita. Sebab bapa kita meninggal umur 6 tahun, 8 tahun, kita sempat pegang bapa kita sempat pegang kita. Tapi Nabi Muhammad tak sempat. Dia tak pernah tengok Nabi tak pernah tengok bapa dia. Saya pun macam tu Ustaz. Mak saya mengandung, bapa saya mati. Saya pun lebih kurang macam tu juga, tak sempat tengok. Betul, kamu tak sempat tengok, tapi kamu sempat tengok gambar bapa kamu. Mak kamu tunjuk, inilah gambar ayah kamu. Nabi Muhammad nak tunjuk gambar apa? Masa tu mana ada kedai gambar lagi, masa tu mana ada kamera lagi. Sekarang bapak kita ambil gambar, duk sanding dengan mak kita atas pelamin, duk ambil gambar, duk potong kek, duk belah kek, suap nasi, suap kek kat mulut mak. Bila kita dah besar, mak boleh tunjuk, inilah bapak kamu, dia lah ni, tu dia. Waktu kamu mengandung, waktu mak mengandungkan kamu, bapak kamu mati, inilah bapak kamu. Kita boleh tengok, oh ini bapak aku. Tapi Nabi Muhammad mana ada tengok gambar bapak dia? Sebab tak ada gambar. Maknanya teruknya yatim Nabi Muhammad, dahsyatnya ujian yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, dan di Mekah itulah dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Istimewa sungguh usia angka 40. Tetapi tuan-tuan ingat, tidak ada apa-apa pada perkataan 40 ataupun pada angka 40, walaupun selalu disebut 40. Orang yang minum arak tak diterima ibadatnya 40 hari. Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi umurnya 40 tahun. Umat Nabi Musa disesatkan di gurun Tih 40 tahun. Semua 40 tahun. Semua 40 hari, 40 hari. Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala, asalnya menghadap 30 hari. Tapi Nabi Musa minta di-extendkan hari, akhirnya jadi 40 hari menghadap Allah Ta'ala di Bukit Tursina, nak dapat kitab Taurat, nak dapat ajaran daripada Allah Ta'ala. 40 hari juga. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan Nun 40 hari juga. Jadi angka 40. Kita pun begitu juga. Kita berada dalam rahim ibu kita dalam bentuk benih. Benih tu 40 hari. Lepas tu dalam bentuk darah, segumpal darah 40 hari. Dalam bentuk segumpal daging pun 40 hari juga. Jadi angka 40 ni banyak. Tetapi saya nak jelaskan di sini bahawa tidak ada apa istimewa dengan angka 40. Jangan tuan-tuan pula duk anggap bahawa 40 ni mesti ada sesuatu yang istimewa. Tidak. Jadi jangan tuan-tuan duk beriktikad bahawa angka ada satu-satu kelebihan. Ya, jangan jadi macam orang lain. Angka tu ada kelebihan. Nombor 8 ada bagusnya, nombor 4 tak bagus, nanti mati. Sampai tingkat 4 pun tak ada. Tingkat 1 ada, tingkat 2 ada, tingkat 3 ada. Tingkat 4 tak ada. Kita duk cari mana tingkat 4, nak tekan lift, dia tukar nombor 3B. Lepas tu baru nombor 5. Punya tak mau dengan nombor 4. Jadi jangan orang Islam mempunyai i'tikad bahawa ada pengaruh-pengaruh. Tetapi Nabi sebut apa? Manusia itu kehidupannya bermula pada angka 40 tahun. Di situ Nabi ada sebut. Kematangan kita, usia kita pada angka 40 tahun. Diambil oleh orang putih. Orang putih pun kata kehidupan bermula pada angka 40 tahun. Sebenarnya ada hadis yang menceritakan 40 tahun kalau tak berubah lagi, banyaklah masalah dia. Kalau umur 40 tahun tak semayang, khusyuk lagi, adalah masalah dalam semayang dia itu. Sepatutnya umur 40 jadi matang. Umur 40 jadi orang yang berfikiran panjang. Umur 40 jadi orang yang lebih penyabar. Tapi kalau umur 40 ke atas lagi teruk perangai, tak berubah juga perangai, insya-Allah tak berubahlah dia. Baik, kemudian Nabi tinggal di Madinatul Munawwarah selama 10 tahun. Di Madinah itu jugalah Nabi SAW wafat ketika baginda berusia 63 tahun di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Nabi wafat ketika usia 63 tahun. Seperti mana yang Nabi sebut. Umur umat aku kebanyakannya 60 hingga 70. Nabi sendiri pun usia 63. Jadi umur Nabi Muhammad umur umat Nabi Muhammad kebanyakan dia dalam 60 hingga 70 sahaja. Lebih daripada itu subsidi daripada Allah Ta'ala. Perwatakan beliau adalah sederhana, tak tinggi, tak rendah. Tapi bila berjalan dengan orang ramai, nampak macam Nabi yang paling tinggi. Tapi orang dia tak tinggi dan tak rendah. Perwatakan dia sederhana. Berperangai baik. Bila orang bercakap, dia diam. Dia takkan menyampuk bila orang bercakap. Kalau perempuan tu bercakap lama-lama, Nabi diam, Nabi dengar. Walaupun makcik tu bercakap, makcik tu lama bercakap, Nabi diam. Sampailah makcik tu habis bercakap. Perangai dia baik. Yang inilah yang kalah, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Manusia ni kalah dengan Nabi Muhammad sebab apa? Sebab akhlak. Khuluqin azim. Akhlak yang besar. Orang Yahudi kalah dengan Nabi pasal apa? Pasal akhlak. Kafir Quraisy kalah dengan Nabi pasal apa? Pasal akhlak. Tak boleh buat apa. Sebut Nabi Muhammad, dia amanah. Orang kafir sendiri pun tak boleh amanah macam Nabi Muhammad. Bila sebut Nabi Muhammad ni, Nabi sentiasa senyum pada orang. Orang kafir sendiri pun tak pernah senyum macam Nabi senyum. Nabi ni tolong orang susah. Nabi tolong angkat barang makcik. Makcik tu Nabi tak kenal pun, makcik tolong angkat barang untuk dia. Yang ni yang orang tak boleh lawan Nabi. Jadi kalau kita ni tuan-tuan nak jadi orang yang hebat, nak jadi orang ikut kita, orang sayang pada kita, tolong berperangai baik macam Nabi. Liutammima makarimal akhlak. Ditunjukkan kepada kita akhlak yang baik. Berkali-kali dalam hadis Nabi sebut, siapa dia orang yang akhlak? Siapa dia orang Islam terbaik? Nabi sebut, orang Islam yang paling berakhlak, itulah yang paling baik. Orang Islam yang paling baik dengan isteri dan anak-anaknya, itulah orang Islam paling baik. Nabi ditanya lagi, man khairul Islam? Siapakah Islam yang terbaik? Nabi kata, orang Islam yang terbaik ialah orang tut'imut ta'am, kalau kamu bagi makan pada orang. Yang keduanya, wa taqra'as salam, kamu bagi salam pada orang. Ini dia dipanggil sebagai akhlak. Jadi tuan-tuan, banyak orang sekarang belajar agama, nak pada agama, tapi tidak ada akhlak. Tu macam mana nak jadi orang ikut kita? Kita ni kalau jahat, akhlak bagus pun orang ikut. Walaupun kita jahat, tapi kita buat perangai baik, orang ikut kita. Walaupun sebenarnya kita jahat, kita berselindung di sebalik akhlak. Apatah lagi kalau kita ni orang baik. Apatah lagi kalau kita ni orang yang lurus. Kalau kita berakhlak yang baik, insya-Allah Allah sayang pada kita. Menantu yang baik, mak bapak mertua sayang jika dia berakhlak. Pemimpin yang orang sayang jika dia berakhlak. Ustaz yang baik kalau ustaz tu berakhlak. Tapi kalau tuan-tuan di sini mempunyai niat yang baik tetapi akhlak buruk, tetap orang tolak. Orang takkan nilai. Orang nilai nombor satu daripada akhlak. Nombor tiga, Nabi mempunyai kelebihan. Kelebihan Nabi itu apa? Nabi mempunyai kebijaksanaan. Sebab tu kalau kita baca dalam kisah-kisah Nabi yang lain, mata Nabi itu besar. Bulat mata Nabi yang hitam itu besar orangnya. Tengok dia. Daripada situ orang nampak dah Nabi ni orang yang cerdik. Dahinya luas. Daripada situ nampaknya Nabi ni orang yang bijak. Rambutnya ikat, dadanya bidang, badannya tegak, berbulu dadanya. Ini orang yang dinilaikan habis-habis. Kebanyakan hadis yang menilaikan bentuk badan Nabi Muhammad datangnya daripada pembantu kanan Nabi Muhammad yang duduk di rumah Nabi, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia yang cerita perihal Nabi. Peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Sehingga sahabat-sahabat ambil botol. Anas bin Malik kata dia ambil botol, dia kutip peluh Nabi Muhammad ketika Nabi sedang tidur. Mereka tidur bukannya ada kipas aircon macam kita. Tidur tengah panas, berpeluh-peluh tidurnya. Dikutipnya peluh-peluh. Sebab peluh Nabi lebih wangi
daripada kasturi. Jadi tuan-tuan bayang tengok, kalau kita tidur, siapa yang nak kutip peluh kita? Siapa yang nak kutip? Cicita. Siapa yang nak kutip peluh kita? Isteri kita sendiri pun tak mau. Tak mau aku. Peluh. Petang ni hari Sabtu kan. Petang Sabtu ni cerita Hindustan. Saya lama dah tak tengok, tak ada masa. Dulu-dulu saya tengok lah, waktu muda-muda kecil-kecil. Saya perhati cerita Hindustan ni. Asal dia menyanyi, dia menari, heroin perempuan dia mesti ketiak basah. Tak percaya tuan-tuan balikkan tengok. Mesti ketiak dia basah sepok. Pengaruh dia tak nampak kan? Tujhe dekha to hi jena sanam, pyar hota hai divana sanam. Cari dia angkat tangan, terkoyok ni. Basah ketiak. Berketiak basah. Nabi Muhammad tak lakukan itu. Ini kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Peluhnya wangi. Lebih wangi daripada kasturi. Tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Walaupun Nabi buat kerja, walaupun Nabi meniaga, walaupun Nabi pergi perang, tapi tangan Nabi bila bersalam dengan orang, dengan penuh kelembutan Nabi salam dengan orang. Kemudian Nabi Muhammad bersopan santun. Nabi bersopan santun daripada anak kecil sampai orang tua. Nabi Muhammad jadi kuda kepada cucu-cucunya. Cucu Nabi naik kuda. Kudanya ialah Rasulullah. Cucu Nabi naik jalan. Datang Sayyidina Umar, tengok Nabi Muhammad sedang jadi kuda, cucu duduk atas belakang Nabi. Untunglah cucu-cucu ni, budak-budak ni naik kuda yang paling baik sekali. Pasal apa? Pasal Nabi sopan dengan budak bersopan. Nabi semayang, budak-budak lalu di bawah dia. Cucu nabur dia. Nabi Muhammad baca khutbah, cucu naik mimbar. Nabi ambil cucu dia, Nabi pegang sambil baca khutbah. Masya-Allah tuan-tuan. Ni hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersopan santun. Nabi Muhammad bila duduk di rumah, dia ada satu tempat duduk, bantal diperbuat daripada kulit kambing. Tempat tu Nabi saja yang duduk. Tetapi bila ada tetamu sampai di rumah Nabi, tempat itulah Nabi bagi orang duduk. Tetamu kata, "Ya Rasulullah, ini tempat kamu duduk." Rasulullah dah duduk. Kata Nabi Muhammad, "Aku dah selalu duduk dah. Kamu tetamu, kamulah yang duduk." Mulianya Nabi dipanggil sebagai khuluqin azim, akhlak yang terbaik sekali. Mulia lagi pemurah, berani, memiliki tingkah laku yang paling baik, benar dan amanah, dan tanpa ada sebarang kejahatan dan cacat celah dalam kelakuannya. Dan warna kulit beliau ialah putih kuning. Nabi Muhammad berjalannya pantas. Dia bukan berjalan lembut lembai, lembek macam kita. Nabi berjalan tegak. Tegak berjalannya. Tapak Nabi itu berderak-derak bila berjalannya. Bila berjalan Nabi ke hadapan badan Nabi. Ini cara Nabi berjalan. Cara Nabi berjalan, kalau dia laju macam ni, kalau dia slow macam ni. Semuanya sahabat-sahabat Nabi tunjuk. Ceritakan janggut Nabi lagu mana. Bulu kening Nabi tebal, bersambung di antara bulu kening Nabi ni. Rambut Nabi lurus. Rambut Nabi bukannya di tepi ni nipis, belah sini nipis, atas tebal. Tak. Rambut Nabi semuanya tebal serentak. Ini bentuk Nabi. Sebab ada orang yang buat rambut panjang tapi nipis di tepi. Di atas ni saja dia tebal. Ini bukan sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah, rambut dia tebal, ikal, dan hanya jatuh di atas bahu. Rambutnya jatuh di atas bahu panjangnya. Jadi boleh tuan-tuan simpan rambut panjang atas bahu saja, jangan lebih daripada bahu. Dan Nabi memakai pakaian yang cantik, yang segak. Satu hari Nabi Muhammad memakai pakaian jubah berwarna merah, selendangnya warna putih, rambutnya ikal, berjalan datang sembahyang. Daripada jauh nampak bercahaya baju Nabi. Jadi jangan tuan-tuan kata Nabi tak pakai baju merah. Ada satu hadis Nabi memakai baju merah, jubah merah. Ada Nabi pakai.
Demikianlah yang disebutkan dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ditafsirkan oleh Fiqhul Lughah, iaitu bersalahan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Bajuri dalam kitab Syama'il. Segala keelokan manusia bersatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, segala keelokan manusia ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala keelokan. Tuan-tuan dulu dengar nama orang pemain badminton Indonesia, nama dia Taufik Hidayat. Pengulas-pengulas sokan kata, pada Taufik Hidayat itu ada smash yang kencang macam Lee Sui King. Ada backdrop yang bagus macam apa nama Punch Gunawan. Ada ketahanan yang kuat macam Zhou Jianhua. Semua pemain-pemain yang baik letak pada Taufik Hidayat. Punya hebat pujian untuk Taufik Hidayat. Sekarang pergi mana lah? Lebuh lah. Tak larat lebuh. Itu kehebatan pemain dunia. Semuanya diletakkan pada Taufik Hidayat. Dirangkumkan sekali. Tetapi Nabi Muhammad lain. Kehebatan seluruh manusia. Kalau tuan-tuan di sini pemurah, Nabi Muhammad lagi pemurah. Dan Nabi Muhammad pemurah sangat-sangat di dalam bulan Ramadan. Sekarang Nabi pemurah, masuk bulan Ramadan lagi Nabi pemurah. Ini sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling lemah lembut. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan paling lemah lembut pada isteri, Nabi Muhammad lagi lemah lembut dengan isterinya. Nabi Muhammad tak pernah tengking, penampak, tak pernah jerekah, tak pernah buat benda-benda yang tak elok pada isteri Nabi. Dia tak pernah menipu, dia tak pernah bohong. Nabi Muhammad memberikan keadilan pada isteri-isterinya. Orangnya bagus, dia sabar. Satu hari Nabi Muhammad balik ke rumah Siti Aisyah. Giliran isteri yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah ni dia kurang mahir di dalam bab masak-memasak, tetapi mahir dalam bab jahit-menjahit. Bab nak buat cross stitch ke, nak buat apa benda ke, serah pada Siti Aisyah. Buat nak jahit baju, jahit langsir, Siti Aisyah pakar. Tapi bab masak-memasak dia kurang pakar. Jadi isteri-isteri Nabi lain tahu Nabi Muhammad kalau balik ke rumah Aisyah, makanan dia tak apa. Tapi Siti Aisyah ni bagus. Walaupun dia tak mahir masak, dia cuba juga nak masak kepada Rasulullah. Nak masak, satu hari dia masak sup kepada Rasulullah. Rasulullah datanglah, saya buat sup ni, cepat makan. Rasulullah pun bismillah, makan-makan masin. Ada Rasulullah marah. Rasulullah kata, Syah, mai makan sekejap ni. Lama dah aku tak makan dengan kamu ni, mai makan mai. Siti Aisyah pun makan, minum sup, dihirup je sup masin. Siti Aisyah pun ketawa, minta maaf Rasulullah, nanti saya order lain je, masin pula saya ni. Mana ada Rasulullah simbah. Mai kamu, mai kamu. Dia ambil kepala isteri dia, bawa dia benar je lah mangkuk tu ada. Tak ada tuan-tuan. Rasulullah suruh dia rasa. Aisyah gelap, Nabi pun gelap. Aisyah bawa ke dapur, di ordernya lain sebab terlebih garam. Hebatnya Rasulullah. Siti Aisyah ni tak saya kata dah tadi dia kurang mahir. Bila dia nak masak, dia uli makanan untuk Rasulullah. Tiba-tiba datang Jariyah, isteri Nabi yang lain. Pembantu isteri yang lain datang. Isteri Nabi hantar makanan kepada Nabi, kepada rumah Aisyah, yang mana pada masa itu giliran dia. Dia tengah duk masak untuk suami dia, tiba-tiba madunya datang hantar makanan. Tercabar. Umairah, ni ada makanan daripada madu kamu ni ha. Rezeki kita lah. Rasulullah tengah duk pegang pinggan tu, Siti Aisyah tampar pinggan tu, berterabur jatuhnya. Biasalah kalau tuan-tuan ni, isteri tuan-tuan cemburu tu biasa bro. Isteri Nabi pun cemburu. Nabi marah, ada Nabi pun numbuk Siti Aisyah.
Tidak. Dah lama Siti Aisyah dah reda, Nabi kata, wahai Humairah, nanti gantikan balik pinggan yang kamu bagi pecah. Itu saja Nabi cakap. Ini dipanggil sebagai syama'il, kesempurnaan kepada Nabi Muhammad. Segala kebaikan, penyabar, Nabi Muhammad lagi sabar. Penyayang, Nabi Muhammad pun insan penyayang. Nabi Muhammad seorang yang tenang, lagi dia tenang. Tuan-tuan di sini seorang pemaaf, Nabi Muhammad lagi pemaaf. Segala kebaikan manusia letaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah seluruh manusia akan meletakkan Nabi Muhammad nombor satu sebagai orang yang paling berhemah dalam dunia. Walaupun orang itu orang Kristian, dia tetap cakap Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung sekali. Putera Nabi kita, anak laki-laki Nabi kita, ada 3 orang sahaja. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Anak Nabi ada 3 orang. Pertama namanya Qasim, meninggal ketika berusia 2 tahun. Yang kedua, anak Nabi yang laki-laki ialah Abdullah. Anak Nabi yang ke-6 dipanggil sebagai Tayyib, pun mati kecil. Qasim dan Abdullah dilahirkan oleh Khadijah. Seorang lagi anak laki-laki, Ibrahim, iaitu anak yang ke-7. Namanya ialah Ibrahim, maknya ialah Mariatul Qibtiyah. Jadi anak Nabi ada 3, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Qasim, Abdullah, Ibrahim semuanya mati kecil-kecil. Saya dah buat lagu dah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Anak-anak Nabi sangat bertuah, mati kecil-kecil di kota Mekah. 3 ni mati kecil. Baik, anak Nabi yang perempuan ada 4 orang. Semuanya dilahirkan oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi ketika dia berusia 40 tahun. Daripada Khadijah dapat 6 orang anak. Kalau kahwin umur 40 tahun dapat 6 orang anak, maknanya Siti Khadijah mendapat anak pada usia 40-an. Daripada usia 40-an dapat anak. Kalau kata selang setahun seorang, 41, 42, 43, 44, 45, masih lagi melahirkan anak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula anak-anak Nabi ni dapat sindrom Down. Ada daripada dapat sindrom Down? Tak ada pun. Janganlah kita kata kalau kita ni beranak di usia 40-an, risiko nak dapat Down syndrome sangat cerah. Bila kita duk sebut duk sindrom Down, memang down lah kita. Kita yang duk sebut takut cacat. Bila Allah makbulkan doa, dapatlah. Cuma jangan sebut benda itu. Jangan duk tengok benda-benda itu. Saya dah pesan pada tuan-tuan banyak kali dah. Bila isteri mengandung, tengoklah yang baik-baik. Janganlah tengok National Geographic. Walaupun bagus National Geographic, kadang-kadang hati isteri yang mengandung, dia terlepas cakap, ya Allah abang, comelnya anak orang hutan tu bang kan. Allah makbulkan. Lahir-lahir tengok, rasa macam pernah tengok anak kita ni puaskan, tapi di mana je? Teringat National Geographic. Jadi tolong berhati-hati. Tengok benda yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang lawa-lawa. Baik, nombor 1 anak perempuan dia bernama Siti Khadijah. Baginda Siti Khadijah adalah anak nombor 2. Anak nombor 1 ialah Qasim. Anak nombor 2 nama dia Zainab. Maknanya anak sulung perempuan, namanya Zainab. Berkahwin dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Al-As.
Anak perempuan Nabi yang pertama namanya Zainab. Tapi dalam keluarga dia ni anak kedua sebab anak sulung Qasim. Tapi dalam bab perempuan dia lah sulung. Kahwin dengan suami namanya Al-As. Kemudian diikuti oleh anak perempuan yang ketiga, Sayyidatina Ruqayyah bersuamikan Utsman bin Affan. Kemudian Fatimah yang bersuamikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat, Sayyidatina Ummi Khalsum dikahwinkan dengan Sayyidina Utsman sekali lagi. Jadi anak Nabi yang perempuan ada 4 orang, campur dengan 3 laki-laki ada 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi tuan-tuan buat dalam bentuk lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Baru senang ikut. Kita ni kalau buat dalam menyanyi, insya-Allah senang dapat. Kalau saja-saja nak hafal 3 laki 4 perempuan, 3 laki 4 perempuan, susah nak hafal. Sepak batu 4 laki-laki 3 perempuan, dia tertukar. Asalnya tersepak batu je jatuh, hilang habis tuan-tuan. Sebab tu kita kena cari jalan. Kena cari jalan. Pendidikan pun kena berubah. Budak-budak yang kecil-kecil macam adik-adik kita hadut berlari tu, nak bagi mereka tu faham, kena banyak menyanyi. Itu cara dia. Sebab budak-budak suka menyanyi. Kita belajar membaca Al-Quran, tak perlu diejak, terus dibaca. Dia kena menyanyi. Buat Asmaul Husna menyanyi, ayat-ayat ataupun surah-surah dalam Quran menyanyi, nama-nama Nabi buat menyanyi, barulah mereka ingat. Tapi kita yang tua-tua ni tak boleh buat menyanyi itu dah. Kita ada cara yang lain pula. Sebab tu pendidikan untuk sekolah rendah lain, untuk prasekolah lain, untuk remaja lain. Untuk remaja dengan cara lain. Remaja ni kena gila-gila, bukan gila. Remaja ni gila-gila. Jadi kalau kita nak dakwah kepada remaja, kena gila-gila juga. Remaja gila je naik motor, maka kita pun kena dakwah naik motor. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan Ustaz Zuhair naik motor, rempit sekali macam mana. Jadi adenan sempit Ustaz Zuhair. Tak payahlah Ustaz Zuhair buat rempit macam itu. Tetapi kita gunakan anak muda yang rajin bermotosikal. Kita boleh kumpulkan kelab rempit Ar-Ridwan. Ujung minggu Sabtu Ahad buat konvoi. Buat konvoi. Minggu ni kita pergi meronda 5 buah masjid. Isi duit minyak, bagi duit minyak, ambil polis pengiring 2-3 orang, pakai helmet, pakai baju keselamatan, pusing. Berkumpul di sini jam 9 pagi. Atas motor masing-masing bagi taklimat. Kita hari ni akan ada kembara ilmu. Destinasi kita yang pertama ialah Masjid As-Sabirin. Kita akan buat ceramah sana, kita akan masak gotong royong bersihkan masjid. Siapa di sini yang nak bersihkan kolah masjid, angkat tangan. Semua angkat dua-dua belah tangan. Maklumlah nak berenang dalam kolah. Kita buat. Okay, sekarang polis trafik pun sampai. Brum, brum, brum. Anak muda cukup suka kalau polis trafik iring dia buat. Pergi ke Masjid As-Sabirin, bersihkan masjid. Semayang zuhur berjemaah, makan nasi dalam talam. Duduk berselera dalam masjid, makan nasi dalam talam. Satu talam 3 orang. Basuh talam apa semua. Sekarang kita bergerak pula ke Masjid Melawati, Masjid Al-Hidayah. Pergi ke sana pula, bersihkan masjid, jumpa dengan Tok Imam, semayang asar berjemaah. Sekarang destinasi kita yang ketiga, kita pergi ke Masjid Gombak pula. Orang pun iring sampai ke Gombak. Kuliah maghrib di sana, semayang isyak berjemaah di sana, makan nasi dalam talam. Sekarang kita akan balik ke rumah masing-masing, kita akan buat qiyamulai di sini. Qiyamulai pula, janganlah bangun buku 3 pagi, letih. Tuan-tuan bangun buku 3 pagi, buat saya buat qiyamulai. Yalah, nak sembahyang tasbih lama kan. Susah sembahyang tasbih pukul 3. Ringankan ibadat, jangan bagi susah. Cuba kita buat ibadat bagi senang. Kita buat sembahyang tasbih selepas sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak pukul 9,
Terus kita buat sembahyang tasbih. Habis pukul 10, tidurlah. Tidur. Terus nyimbang dah tidur. Pukul 5 bangun tahajud. Tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat, witir 3 rakaat. Kemudian masuk sembahyang subuh. Terus sembahyang subuh. Taklah mengantuk. Yang sekarang ni kita ni dah lah budak tu baru sampai masjid. Dah lah baru nak sembahyang. Pergi suruh bangun pukul 2.30. Pergi mandi tu. Nak sembahyang. Kawan tu gagal tu yang sembahyang menguap. Subhanallah. Alhamdulillah. Minggu depan tak datang dah. Sebab kita buat dalam bentuk yang memberatkan. Dia kena buat dalam bentuk ibadat ini. Nafsu tak suka. Saya habar daripada tuan-tuan. Ibadat nafsu tak suka. Yang nafsu suka maksiat. Maksiat ni kalau pukul 3 pun bangun-bangun. Maksud nafsu suka. Oi bangun. Projek. Bangkit semua. Ni tak kira apa. Bangun. Ni ulang tahun. Sambutan tahun baru ni. Bangun. Tak tidur tuan-tuan. Berkumpul pukul 7 malam. 7 pagi duduk di padang lagi. 7 petang sampai 7 pagi tak balik, tidur di padang, kiam mulai. Sebab apa? Tahun baru tak letih. Tapi kalau buat perhimpunan kiam mulai 7 petang sampai 7 pagi, tobatlah tuan-tuan, berselera orang balik. Sebab apa? Sebab nafsu ibadat, nafsu pada ibadat, nafsu benci, nafsu pada maksiat nombor 1. Jadi untuk ibadat ini kita kena benda yang menyeronokkan. Salah satu cara nak menyeronokkan ibadat supaya tidak boring ialah buat ibadat itu sedikit-sedikit tetapi kerap-kerap. Jangan buat ibadat banyak-banyak, lama-lama. Lepas tu tahun depan baru buat pula. Itu kena ubah. Supalah saya kata apa? Kuliah kita ni duk bersila dalam ni lama, letih tuan-tuan. Saya tak apa ada kerusi. Boleh saya pusing-pusing, boleh saya ronda-ronda. Tuan-tuan nak pusing tak mana? Duk bersila atas rantai ni, cuba pusing ni. Orang kata gila. Gila ke apa orang tua ni. Sebab tu saya kata dah sampai satu masa. Kuliah macam ni, kalau 2 jam macam ni punya kuliah, kena buat di dalam dewan. Buh meja, buh kursi, bubuh aircon. Sampai senang tuan-tuan menulis supaya orang rasa seronok. Ada pula waktu rehat, setengah jam rehat, pergi beli barang, pergi ronda makan cendol ke apa. Ada pula buat cokotiau pula. Barulah dia jadi seronok. Tuan-tuan boleh pergi ke Masjid An-Nasriyah Setiawan. Mereka punya program pukul 9 pagi sampai pukul 12. Yang bercakap saya seorang. 3 jam. 3 jam cakap. Daripada 200 orang, naik 400 orang. Naik 2,000 orang. Lah ni satu masjid penuh. Penuh tuan-tuan. Yang meniaga ni dah macam kedai. Hak meniaga sup, meniaga ayam. Macam pasar tu. Duk potong ayam. Umpan. Dah jadi macam market dah sekarang. Baru orang akan rasa seronok. Sebab apa? Sebab kita buat satu benda ibadat yang nafsu kita didik nafsu supaya menyukai ibadat. Jadi kita kena buat satu pembaharuan dan sebagainya. Kalau kita berada pada statik yang lama-lama ibadat dia akan jadi tak seronok. Salah satu cara yang kedua bagi nak seronok ibadat supaya nafsu tunduk ialah dengan kahwin. Kahwin itu menyeronokkan ibadat. Jadi yang mana belum kahwin, melainkan pelajar tahfiz duduk dia belum sampai masa lagi, jangan apa pun sibuk nak nikah pula. Umur 14 tahun cari pak buah dah. Yang mana ada sampai masa untuk kahwin ni, akak-akak abah-abah ni kahwin. Bila kita datang belajar dua dengan suami isteri, seronok sangat. Abang, lepas habis ni kita makan lah. Kita makan yang kampung abang ya. Okey, nampak seronok lah. Abang, lepas habis mengaji ni kita pergi Giant tau. Okey, seronok lah. Seronok. Kalau isteri tak nak belajar, jom malam ni petang pagi ni Ustaz Kazim mengajar ni, jom PR ni tuan. Tak nak lah abang, jemu lah. Ustaz Kazim tu pun duk kata ke orang ni, letih lah.
Tak sebab apa, lepas kelas pengajian dia, abang nak pergi Giant. Kalau kamu tak nak ikut, tak apalah. Okey, ikut. Nampak tuan-tuan? Itulah cara dia. Umpan dia dengan rasuah Giant, tuan-tuan. InsyaAllah ikut. Suruhlah budak-budak. Jom adik-adik kita pergi mengaji. Pergi dengan Ustaz Kazim. Ustaz Kazim yang dalam TV tu. Jom. Lepas tu ayah bawa adik-adik, anak-anak pergi Zoom. Itulah cara dia. Tuan-tuan tak boleh letakkan anak kecil tuan-tuan duk cokoh ni, cubit paha dia kalau dia bising. Tadi bising ya pak dia cubit paha anak dia. Dah nama budak bising lah. Bapak pun bising, tambah budak. Sebab tu kita kena cari. Kalau di supermarket, di KFC pun ada satu tempat untuk budak-budak main. Di McDonald pun ada satu tempat untuk budak-budak main. Di supermarket yang besar-besar pun ada satu tempat untuk budak-budak main. Kenapa di masjid tidak ada satu tempat untuk budak-budak main? Biar mak belajar, biar bapak belajar, sediakan satu tempat permainan di situ. Ada papan terjun, ada papan luncur, ada papan lunsur. Buat di situ main. Pilihlah mak mengaji. Ada seorang pula pemantau duk tengok budak-budak ni. Ada. Tapi ada pula buat-buat yang jahat. Dia nak pergi Tesco, payah bawa budak. Dia hantar anak-anak dia dekat tempat situ. Jagalah makcik nak mengaji kejap. Padahal bukan mengaji pun, dia nak kata dia pergi beli barang. Ini pun ada juga. Tapi dah sampai satu tahap tuan-tuan, kena ada macam itu, barulah orang tak jemu. Sekarang budak-budak jemu ke masjid pasal apa? Nak berlari, Tok Imam marah. Nak bising, Tok Siap jeging. Budak kecil umur 3 tahun Tok Siap jeging. Ni apa ni? Orang Jepun ke apa ni? Budak tu pun takut, teriak tu, marah. Jom pergi masjid. Bye-bye. Jom pergi masjid. Tak no. Kita ada masjid. Jadi kita tak buat sesuatu yang menyeronokkan dia. Akhirnya nafsu dia tak suka. Bagi orang perempuan yang uzur, mereka pun nak datang. Mereka pun nak datang. Buatkan satu bilik khas. Di bawah. Kameranya sambung wayarnya sampai ke CCTV sana. Sampai ke monitor skrin di sana. Jadi orang uzur boleh duduk belajar. Mereka pun nak belajar juga. Tetapi sekarang bila uzur tak boleh datang. Tak datang ke semalam Ustaz Kazim. Uzur. Ya ke? Kamu ni asal ustaz je uzur. Asal Ustaz Kazim je kamu uzur. Buat macam mana timing masa itu? Uzur. Dia pun nak datang. Cuba sediakan satu tempat khas untuk mereka. Serupalah yang saya sebut pada bulan lepas. Anak-anak remaja pun nak datang. Tapi dia tak nampak masjid ini sebagai tempat untuk dia belajar. Maka demikian kita kena pergi ke tempat mereka. Buat ceramah di tempat mereka. Kita kena pergi. Baru ni saya buat di stadium di Kedah. Khas untuk belia ya. Beribu-ribu belia datang tuan-tuan. Penganjur kata, Ustaz kami jangkakan 5,000 orang. Kursi kami sediakan 3,000 lebih tak cukup Ustaz. Duk fikir lagi kursi ni. Beribu manusia datang. Majoritinya belia. Yang bertocang, yang berseluar pendek, yang berantai, yang berhelmet, yang bawa makwa. Semua datang. Jadi kita kena sampai dah pada satu tahap pergi ke tempat mereka. Supaya mereka faham apa itu Islam. Tak boleh dah Islam berada di dalam masjid semata-mata. Kuliah hanya dalam masjid saja tak boleh. Kita kena keluar, bawa produk kita keluar. Bawa produk hiburan Islam keluar. Bawa produk kehidupan secara Islam keluar daripada masjid. Supaya orang nampak apa itu Islam. Tak boleh dah nak buat pertandingan tahfiz Al-Quran dekat dengan dewan. Puan-puan dijemput hadir untuk menyaksikan pertandingan tahfiz Al-Quran yang akan diadakan di dewan. Tak bayar. Kita ke buat tahfiz, ujian tahfiz, buat di mana? Buat di Pasaraya, buat di Tesco. Buat pertandingan Bilal Muda, buat di Giant. Buat biar dia buat azan dalam surau, dalam Giant. Ustaz Zuhair jadi juri dia. Saya suka dengan pakaian awak, cuma pitching awak lari hari ini. Masya Allah. Biar bergema satu Pasaraya dengan azan. Bagi hadiah yang bagus, motor sebuah, Myvi sebuah ke.
Lama-lama semua anak muda nak jadi azan. Sebab dia tengok kawan tu dapat Myvi, kawan tu dapat motor keris, Naik Johan dapat motor pedang. Jadi insya-Allah. Masalah kita ni bila sebut Bilal muda buat kat masjid, bila sebut imam muda buat kat masjid, ubah pergi buat di tempat yang depa lepak. Lama-lama depa pun berminat. Saya minggu lepas saya ceramah di Krian. Di Krian. Saya pakai baju Melayu sebab forum perdana. Duduk dekat kemah radio Perak FM. Saya duduk di situ sementara nak tunggu VIP datang nak resmi forum. Datang dua anak muda, rambut warna merah sebelah, warna kuning sebelah. Seorang lagi pula rambut dia jenis cacak. Tebal cacak ke depan. Dia mai tanya kat saya, "Encik, borang karaoke ada?" Mai tanya kat saya. Saya kata, "Karaoke apa?" "Yalah, kok ada pertandingan karaoke ni untuk belia lah." Masya Allah. Saya kata tak tahu, hampir tanya brother depan. Dia pergi tanya pula, "Haji, ada tak borang karaoke?" "Karaoke apa?" Dia kata, "Malam ni apa karaoke kau Ustaz Kazim dulu." Baru dia tengok saya. 15 lagu saya menyanyi malam. Apa karaoke lah dengan Ustaz Kazim. Jadi tuan-tuan, mereka nak karaoke. Tapi bagaimana karaoke yang kita nak supaya mereka ikut Islam? Boleh buat pertandingan karaoke, buat menyanyi lagu-lagu nasyid, tak apa. Kalau tak nak lagu nasyid pun tak apa. Ambil lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang baik, lirik yang baik. Karaoke lah, laki-laki saja, perempuan tempat lain. Jangan duk buat tempat terbuka. Tak salah, nyanyilah lagu, tak salah. Begini kisahnya, nasib diriku tak henti dilanda derita, kembara di rantau mencari sinaran bahagia. Tak salah. Bukannya salah lirik itu. Umpamanya bidu terbuang hanyut, dihempas dipukul gelombang. Tak salah. Apa salahnya? Cuma kita bagaimana nak latih mereka ini supaya faham agama. Saya kalau ada duit tuan-tuan, saya buka karaoke keluarga. Karaoke keluarga Al-Barakah. Datanglah, dengan syarat mesti bawa CJ nikah. Bawa IC, bawa CJ nikah. Tengok, ini isteri kamu ya, ini suami kamu ya. Okey, masuk. Arak tak jual, GRO pun tak ada. Pi karaoke dalam. Duduklah laki bini menyanyi. Salah tak? Tak salah. Apa salahnya suami isteri duduk karaoke? Duduk dua orang dalam bilik gelap, tak ada siapa dengar. Mereka nak buat apa pun tak apa. Laki bini. Ni kita dah kata haram. Haram tu pasal ada arak, ada GRO. Lagunya tak berjenis. Tunjukkan lagu yang berjenis. Pilihan lagu. Lagu untuk suami, lagu untuk isteri. Hang menyanyi lah. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Duduk orang dalam karaoke. Ni abang ni malu. Apa? Apa salah? Ini jahat. Ambil lagu karaoke, dua-dua orang, duit. Dengarlah oh sayang, laguku untukmu, lagu penuh arti, harap kau mengerti. Alah, dua-dua orang. Benda dah halal. Tuan-tuan yang mana ada duit ni buat keluarga, karaoke keluarga. Datanglah, bawa segala anak cucu pun tak apa buat. Jamu kacang goreng, kopok lekor itu masalah. Tidak ada. Sebab manusia ni, kalau dia buatnya ibadat semata-mata, tidak diselangi dengan sesuatu yang menyeronokkan nafsu, lama-lama ibadat itu akan jadi pudar. Ibadat itu kena naikkan seronok dah. Macam saya ni ustaz, penceramah, 24 jam duduk ceramah. Isteri saya tak larat nak dengar nak ceramah. Kalau saya dengan isteri saya pun nak ceramah juga, macam mana tu? Tengah dia masak, saya pergi cakap dekat dia, "Fah, Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Agak-agak dia macam mana tuan-tuan? Saya pergi ku siram dengan ayat panas lagi ku.
Tengok duk makan nasi dekat meja tu Zah, Allah Ta'ala ada menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak-agak runsing tak tadi tuan? Saat lagi dia mandi, si ketuk pintu dia Zah, buka pintu Zah, dia pun buka, apa hai abang? Allah Ta'ala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukannya boleh macam itu 24 jam. Kadang-kadang kena bawa dia berjalan, kadang-kadang kena bawa dia pergi Habib jual, barulah dia rasa seronok. Itu kaedah dia, supaya ibadat ini menjadi seronok. Serupalah dalam kuliah tuan-tuan. Kuliah kita, khutbah kita tak boleh statik. Khutbah kita tak boleh statik. Khutbah aja. Apa kata? Sebelum khutbah bermula, pukul 12.30 tengah hari, pihak masjid menunjukkan gambar dekat skrin. Tunjukkan skrin. Gambar bagaimana tsunami berlaku. Gambar bagaimana kekejaman Israel, kekejaman Amerika. Setiap minggu dia tunjuk gambar. Saya rasa pukul 12 tengah hari penuh dah. Minggu depan buat promo pula. Minggu depan kita akan tunjukkan pula penemuan-penemuan yang pelik-pelik, penemuan-penemuan manusia yang pelik-pelik dalam dunia. Tunjuk gambar manusia hak kepala dua, manusia hak kaki empat. Tunjukkan. Bersyukurnya kita, Allah Ta'ala jadikan kita ni sempurna. Minggu depan budak-budak sekolah semua masuk dalam masjid, tak ada siapa lepak di luar sebab nak tengok gambar. Habis aja gambar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jumaat pun dialaungkan azannya. Ini perubahan yang kita kena buat. Kita tak boleh berada pada statik. Kita kena naikkan keseronokan untuk beribadah, naikkan keseronokan untuk mendengar kuliah agama. Baik, isteri-isteri Nabi menurut ittifaq ulama 11 orang. Ada yang kata 7, ada yang kata 9, tetapi ittifaq ulama kata 11. 4 berbangsa Quraisy, 4 isteri Nabi berbangsa Quraisy. Siapa dia? Sadatina Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ramlah binti Abu Sufyan, Hindun binti Umayyah, Sadatina Saudah binti Zum'ah. Sebutan dia ialah Saudah, bukan Saudah. Saudah isteri Nabi. Isteri Nabi yang Arab ada 4. Khadijah, Aisyah, kemudian Hafsah, Ramlah, Hindun dan Saudah. Bukan Saudah, Saudah. 6. 4 daripadanya pula berbangsa Arab tetapi bukan Quraisy. Zainab binti Jahshin, Maimunah binti Al-Haris, Zainab binti Khilaliyah dan Sadatina Juwairiyah binti Al-Harith. Dan seorang isteri Nabi daripada bangsa Israel Yahudi, iaitu Sadatina Safiyah binti Huyai daripada Bani Nadir. Jadi jumlahnya ialah 11 orang. Okey, 11 orang isteri Nabi. Ada pula yang ditambah dia pula. Dia kata ada lagi 12, iaitu Ummu Syirik, Hawla, Ghumrah, Asna, Malika, Fatimah, Aliyah, Qatilah, Sana, Syaraf, Laili dan satu perempuan daripada Bani Affan. Tapi mereka bukanlah yang jadi terkenal. Yang terkenal ialah 11 yang kita kena ingat tadi. Pertama Khadijah, kedua Aisyah, ketiga Habibah, Hafsah ketiga, keempat Ramlah ataupun Habibah, kelima Saudah, keenam ialah Hindun, ketujuh Zainab, ke-8 Maimunah, ke-9 Zainab, ke-10 Sayyidatina Juwairiyah dan ke-11 Safiyah binti Huyai. 2 isteri Nabi wafat sebelum Nabi wafat, iaitu isteri Nabi yang bernama Khadijah dan Zainab. Khadijah mati sebelum Nabi wafat dan Zainab dipanggil sebagai Ummul Masakin, ibu kepada segala orang miskin. Sebab Zainab isteri Nabi
membela orang-orang miskin, maka dia mati sebelum Nabi Muhammad mati. Yang lain semuanya wafat selepas Rasulullah wafat. Dan bila Rasulullah wafat, mereka dipanggil sebagai Ummul Mukminin, ibu kepada segala orang yang beriman. Yakni tidak boleh sesiapa pun berkahwin dengan bekas isteri Nabi yang ditinggalkan selepas Nabi wafat. Jadi dipanggil sebagai mak. Walaupun pada masa itu ada seorang isteri Nabi yang sangat muda, namanya Siti Aisyah, umurnya 18 tahun. 18 tahun jadi janda, anak tak ada pula. Berapa ramai yang nak kalau zaman kita sekarang. Kalau kita sekarang ni umur 18 tahun, janda, anak tak ada, rasanya ambil queue, ambil nombor nak pergi minang. Tetapi tak ada siapa yang meminang Siti Aisyah, kerana beliau adalah mak kepada orang-orang yang beriman. Mana boleh kahwin dengan mak? Itulah dia keluarga daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ambil tahu, yang wajib kita kenali. Yang lain tak wajib. Anak Michael Jackson nama apa? Tak wajib. Ni putera ni kahwin dengan siapa? Tak wajib kita ambil tahu. Tapi yang itulah yang ambil tahu sangat, buat secara langsung. Apa kena mengena kita dengan anak raja, anak apa nama Puteri Diana tu, apa kena mengena dengan kita? Siang hari, pagi petang, siang malam duk sebut. Buat secara langsung lagi, buat ulangan lagi, buat secara apa lagi, menimbang lagi apa semua. Tak ada kerja tu. Apa nak jadi dengan kita ni? Ya, dengan masyarakat Islam kita ni yang datang daripada barat, kita puja, kita sanjung habis-habisan, padahal dia tidak ada satu sumbangan pun untuk agama kita. Yang ada sumbangan untuk kita, yang ada pengajian untuk kita, yang ada memberikan kebaikan pada kita, tak ada siapa pun ambil peduli. Kita duk agungkan benda yang tidak-tidak. Inilah media-media sekarang ni tuan-tuan, yang bukan-bukan yang dibuat, akhirnya merosakkan balik pada kita. Baik, cukup sekadar itu.